Jadi semua ini dalil af'alullah, dalil bukti yang menunjukkan tentang perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa maha mentadbir menguruskan alam ini. Subhanallah, maha suci Allah dari sebarang jenis kekurangan. Baik, insya-Allah sambungan kitab kita malam ini, kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin, yang ada kitab boleh buka kitab, yang tak ada kitab boleh dengarlah, dan cuba dapatkan kitab, cuba beli insya-Allah. Muka surat berapa 166 yang ada kitab boleh tengok 166. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 166 yang di kitab boleh tengok. 166. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina amin ya rabbal alamin. Al-faslul khamisu fil batni wa hifdhihi. Bermula fasal, bermula penceraian bahagian yang kelima, fil batni, pada nak menyatakan perut, wa hifdhihi, dan menjaganya perut. Memelihara perut. Malam ni kita nak cerita pasal perut. Ada tak orang yang tak ada perut? Semua ada perut, cuma yang tak ada hati perut dia kadang-kadang. Kitab baru besar apa? Ada yang 177, 178. Ada edisi lain 178, 177. Jawi ke soal apa? Jawi Jawi ke soal apa? Dia makan Jawi lagi. Subhanallah. Jawi soal apa? Jawi 58. Siapa yang pakai kitab Jawi, buka surat 58. Muka surat 58. Yang pakai Jawi, muka surat 58. Baik. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala. Kata musannif, bermula fasal yang kelima pada menyatakan kebinasaan perut dan memeliharakan dia di perut. Jadi perut ni satu nikmat Allah atas diri kita. Semua kita direzekikan perut oleh Allah. Perut. Adakah Allah Ta'ala menjadikan perut itu sia-sia? Jawabnya tidak sekali-kali. Maha suci Allah daripada menjadikan sesuatu yang tidak ada faedah. Maha suci Allah membuat sesuatu yang sia-sia. Maha suci Allah menentukan sesuatu yang sia-sia. Membuat perkara sia-sia itu bukan sifat Tuhan. Buat benda sia-sia ni sifat kita makhluk. Kita ni suka buat benda sia-sia. Mensia-siakan masa, mensia-siakan umur, mensia-siakan akal, mensia-siakan kesihatan, mensia-siakan kesempatan dan sebagainya. Jadi membuat benda yang sia-sia itu bukan sifat Allah tapi sifat makhluk. Jadi perut ni adalah suatu nikmat yang Allah beri kerana ada beberapa faedah. Satunya supaya kita ni boleh mengambil faedah dunia. Dengan perut tadi kita dapat mengambil faedah dunia. Boleh merasai kelazatan makanan, dan sebagainya. Daripada perut tu pula, makanan-makanan yang masuk dalam perut kita ni, minuman yang masuk dalam perut ni, dengan kekuasaan Allah, kebijaksanaan Allah, Allah mengubahkan dia jadi darah. Sebahagiannya jadi darah,
kemudian bertukar menjadi air mani, yang mana daripada asbab darah yang tukar kepada air mani tadi, daripada air mani tadi jadi asbab, boleh apa? Mendapat zuriat pula. Bila dapat zuriat, seronok pula dengan zuriat. Itu faedah dunia. Faedah dunia dah. Kita boleh seronok dengan anak-anak tadi tu. Ada anak jadi seronok. Dan menambahkan lagi jumlah bilangan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu faedah dunia di antaranya. Kemudian daripada perut tu juga bertukar jadi energi dan macam-macam lagi lah. Itu semua kebijaksanaan Allah lah. Tak payah tanya macam mana Tuhan buat ni. Tanda-tanda kebesaran, kekuasaan, kehebatan, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan daripada faedah daripada perut tu pula kita boleh mengambil faedah akhirat. Contohnya tadi daripada anak-anak tadi. Daripada anak-anak kita tadi, yang puncanya asbabnya daripada makanan, minuman yang masuk dalam perut kita, Allah ubah jadi darah, Allah ubah jadi air mani, jadi benih, yang kemudian tukar jadi manusia, jadi zuriat. Nanti dia besar pula, dia beramal pula, dia beramal, dia beribadat, dapat pula kita nisbah ibu bapanya pahala pula dah. Itu faedah akhirat pula dah. Itu faedah akhirat pula dah. Dan daripada perut tu juga Allahumma salli ala Muhammad, daripada perut tu makanan tadi tu berubah memberi tenaga menjadi tenaga atas jalan asbab. Jaga akidah, jagalah jangan lupa tu akidah tu maklum dah. Sebab tu kena belajar akidah, maklum dah. Walaupun kita cakap macam tu, tahu dah hakikatnya. Yang kata makan minum tenaga itu sebagai asbab sahaja. Yang memberikan kita tenaga ni Allah, bukan makanan minuman tu, bukan vitamin energi yang berubah daripada makanan tu, bukan. Itu makhluk. Itu makhluk yang sebagai sebab saja. Ada pun yang memberi kita tenaga itu Allah. Jaga akidah kita. Jaga akidah kita. Daripada tenaga betul pula, daripada makanan tadi yang menjadi asbab kita sihat, boleh beribadat. Boleh beribadat. Bila kata beribadat, dapat pahala. Itu faedah akhirat. Tetapi meskipun ada manfaat dunia dan akhirat, kalau perut kita ni kita tak jaga seperti yang disuruh oleh Tuhan yang memberi, siapa yang bagi tadi? Allah yang bagi kita perut. Perut kita ni milik Allah. Allah yang ciptakan, Allah yang buat. Maka Allah tahu apa kebaikannya dan apa kebinasaan, keburukan daripada perut tadi dah. Sebab tu dalam agama kita ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, betapa hebat, betapa sempurnanya agama Islam ni. Semuanya, segala sudut dijaga, segala sudut dibicarakan. Kalau pada kita, apa masalah nak cerita pasal perut pula ni? Rupa-rupanya perut ni ada sangkut paut dengan ibadat juga. Perut kita ni ada sangkut paut dengan ibadat. Kita dengar cerita dia baru kita tahu, insya-Allah. Betul lah orang-orang yang Allah pilih dapat ilmu, daripada tak tahu jadi tahu, tak faham jadi faham, daripada tak nampak jadi nampak. Itulah dia tanda-tanda orang-orang yang Allah sayang. Sebab tu siapa sahaja, tak peduli siapa pun dia ahli maksiat, dia leka, dia lupa, dia lalai, bila Allah pilih dia duduk dalam majlis ilmu, dia adalah orang-orang yang nak diselamatkan oleh Allah daripada kecelakaan dunia, lebih-lebih lagi akhirat. Syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa dipilih oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitulah juga anak isteri dan kawan-kawan kita semua. Mudah-mudahan diberi taufik, dipilih oleh Allah. Kemudian maka lazim atasmu wahai hamba-hamba Allah, wahai hamba-hamba Allah, yang dah lama dalam Islam, yang baru dalam Islam, yang dah lama beribadat, yang baru nak berjinak-jinak dengan ibadat macam kita ni, macam saya ni, macam kita semua ni baru nak berjinak-jinak, baru nak belajar cara beribadat baru kita ni. Janganlah pernah merasakan kita ni ahli ibadat. Jangan merasakan yang kita ni ahli ibadat. Kita belum masuk lagi dalam kelompok ahli ibadat. Baru nak belajar cara beribadat. Meskipun umur kita dah banyak lah, baru Tuhan pun kita tak kenal lagi.
Agama pun kita tak faham lagi. Banyak lagi hukum hakam yang kita tak tahu. Kita nak kata kita ahli ibadat. Ibadat ni adalah orang-orang yang melakukan amal ibadat berdasarkan ilmu pengetahuan yang telah dia belajar. Mustahil ada ibadat kalau tidak ada ilmu. Meskipun pada zahirnya beribadat, tapi seandainya beribadat itu tanpa ilmu, hakikatnya ibadatnya tidak diterima oleh Allah. Kata ulama tu dalam syair sana, apa dia kata? Selalu duduk baca tu, wa kullu man bighairin ilmin ya'malu. Siapa-siapa sahaja tanpa ilmu dia beramal. Siapa-siapa saja tanpa ilmu tapi beramal, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Segala amalan yang dibuat tadi itu mardudatun, ditolak semuanya. La tuqbalu, tak diterima. Kalau orang tanya, kalau kita tak belajar, tak nak belajar kenal Tuhan, tak nak belajar syarat rukun ibadat, tak nak belajar cara nak menjaga hati agar ikhlas dalam ibadat, boleh tak kita nak beribadat? Jawabnya boleh. Jawabnya boleh. Tak belajar fardu ain, boleh tak solat? Boleh. Tak belajar fardu ain, boleh tak nak baca Quran? Boleh. Tak belajar fardu ain, boleh tak kita nak pergi haji umrah? Boleh. Nak bersedekah? Boleh. Nak buat baik? Boleh. Tetapi jaga-jaga, mardudatun la tuqbalu, tidak ditolak, akan dia tidak diterima. Kenapa pula ditolak, tak diterima, sedangkan kita buat apa yang Allah suruh? Jawabnya kerana buat dalam keadaan melanggar undang-undang. Boleh solat tapi wuduknya tak sah. Boleh solat tapi pakai pakaian yang bernajis, yang mutanajis. Boleh je solat. Nampak tak? Sebab tu ilmu ni tak boleh nak disisihkan daripada amal. Jauhkan diri kita daripada fahaman-fahaman yang mengutamakan ibadat tapi tak memperdulikan ilmu. Jauhkan diri kita. Hati-hati sahabat. Syaitan dia akan membisik-bisikkan, menghiaskan hati kita. Apa maksud menghias hati kita? Syaitan ni dia akan menghias hati kita. Maknanya dia akan memuji-muji kita. Dia akan kata, kau dah baik, kau dah bagus, kau dah banyak buat amal. Dulu kau tak beramal, sekarang kau dah banyak amal. Tolong orang, sedekah sini, sedekah sana, bantu sini, bantu sana. Kau dah baik dah, kata dia. Kita pula jahil. Kita pula tak tahu permainan syaitan dalam menipu. Jadi kita pun syok sendiri, sengih seorang-seorang. Oh, Alhamdulillah, kita kata, Alhamdulillah lah, mujulah Allah Ta'ala selamatkan aku. Dulu buat maksiat pagi, petang, siang, malam. Sekarang ni Alhamdulillah, buat amal dah, semayang tak tinggal, tolong sini, tolong sana. Rupa-rupanya syok sendiri. Rupa-rupanya syok sendiri. Kenapa kata syok sendiri? Amalan yang dibuat tadi tetap tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Kerana buat tanpa ilmu. Sebab itulah sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan nafsu sangat benci kepada golongan yang menuntut ilmu. Kerana golongan menuntut ilmu ni meskipun amalannya tidak banyak, tetapi dia akan senantiasa selamat daripada permainan syaitan. 1000 orang beribadat, 1000 orang yang beribadat tanpa ilmu, sangat mudah nak ditipu, nak ditumpaskan oleh syaitan berbanding dengan seorang yang ada ilmu. Tu. Seorang yang ada ilmu ni, setan sangat-sangat susah nak menipu dia. Sebab dia belajar. Bila dia belajar, dia mengetahui, Allah Ta'ala akan memberi faham kepada dia bagaimanakah perangkap jerangkap yang dipasang oleh syaitan untuk merosakkan amal. Dia belajar, dia tahu. Kalau tak belajar, dia tak tahu. Jadi dia tahu bagaimana syaitan menipu, bagaimana syaitan nak membinasakan pahala amal, bagaimana syaitan nak melekakan daripada akhirat, daripada Allah dan sebagainya. Orang yang belajar, dia tahu. Bila ilmu tu ada, ilmu tu yang akan menjaga dia.
Ilmu ni makin banyak kita belajar, makin banyaklah yang menjaga diri kita. Berbanding dengan harta, makin banyak kita cari, makin sibuk kita nak kena jaga. Kita ada 10 buah kereta. Tak cerita tanah lagi, kereta ada 10. Yang kita pakai 1 ataupun 2 je, yang lain tu buat perhiasan je. Panah enjin, basuh. Nak kena jaga. Apa tu malam kan takut kena curi pula dah. Sibuk nak jaga dia. Tu tak cerita tanah lagi. Nak kena pergi tengok, nak pergi kena pergi melawan. Orang tanah ni masya-Allah banyak tanah dia. Jadi sibuk dah masa dia nak kena jengah, nak pergi tengok. Jadi harta ni makin banyak, makin sibuk nak kena jaga. Ilmu makin banyak, makin banyaklah yang menjaga kita. Jadi ilmu tadilah yang akan mengingatkan kita. Ilmu itulah yang akan menegur. Hakikatnya Allah. Hakikatnya Allah ilmu tu sebagai sebab. Jadi dia tahu, ini permainan syaitan. Ini syaitan nak tipu aku ni. Dia suruh aku semayang banyak-banyak, tapi dia kata tak payah pergi belajar fardu ain. Ni setan ni. Ini tipu daya setan ni. Dia nak suruh aku beribadat banyak-banyak dalam keadaan aku tak tahu pantang larang sembahyang. Padahal dalam solat tu, dalam sembahyang tu ada pantang larang. Ada benda yang mesti kena aku buat, ada benda yang mesti aku kena tinggalkan. Hatinya mesti ikhlas begini. Kalau ada begitu, tak ikhlas. Meskipun banyak, nanti ditolak oleh Allah. Akidah aku mesti betul. Nampak tak? Itu kalau ada ilmu. Bagi orang tak ada ilmu, dia syok sendiri. Dia akan solat, dia akan buat macam ibadat macam orang lain lah. Dia akan buat ibadat banyak, tapi rupa-rupanya dalam perangkap syaitan. Na'udzubillah min zalik. Jadi 1000 orang ahli ibadat terlebih mudah setan nak tumpaskan, nak sesatkan dia, berbanding dengan seorang yang ada ilmu. Meskipun amalnya tak banyak, insya-Allah apa yang dibuat tu akan bawa balik akhirat. Tapi orang yang jahil, buatlah amal menggunung tinggi, meskipun macam mana banyak pun, satu pun takkan dapat dibawa balik akhirat. Faham tidak ni? Jadi jangan buat main-main, sahabat-sahabat, kawan-kawan yang nak berhijrah, jangan hijrah dengan tanpa belajar. Nak hijrah tu bagus dah, tapi kalau hijrah dan membelakangkan ilmu, syok sendiri beribadat, sebenarnya kita sedang disesatkan oleh syaitan. Hati-hati, kena mengaji dulu kan fardu ain. Maka lazim atasmu dengan memeliharakan perut. Jagalah perut. Jaga perut kita. Sebab apa nak kena jaga perut ni? Maka dengan makna kerana bahawasanya ia perut terlebih segala anggota membaikkan atas orang yang mujtahid, dan terlebih banyak kelakuan dan pekerjaan, dan terlebih besarnya mudarat dan bekasnya, kesannya, kerana bahawasanya ia perut tadi tempat keluar, tempat terbit dan galian, dan daripada perut menggerak-gerakkan akan segala pekerjaan anggota daripada kuat dan dhaif, dan memeliharakan dan liar dan umpamanya. Maksudnya perut kita ni kalau kita tak jaga, dengan maksud kita masukkan perut kita tu dengan makanan yang haram, dia akan memberi kesan pada ibadat kita. Contohnya kita makan benda haram, kita makan benda syubhat, dia akan memberi kesan kepada keras hati. Keras hati ni apa maksudnya? Keras hati. Hati kita payah nak menerima pelajaran. Hati kita payah nak menerima nasihat. Ilmu yang bermanfaat tidak masuk ke dalam hati tadi tu. Keras, melantun, tak sampai, suluhan ilmu tu tak sampai ke dalam hati. Sebab apa? Keras. Tapi kalau hatinya lembut, dia akan meresap
Ilmu yang bermanfaat tadi akan meresap masuk ke dalam hati dia. Nasihat-nasihat yang baik itu akan meresap masuk ke dalam hati dia. Barulah akan memberi kesan pada diri dia. Bila ilmu yang bermanfaat, nasihat-nasihat tadi meresap masuk ke dalam kalbunya, dalam hatinya, barulah dia akan dapat mengambil faedah. Tapi kalau sekadar kita pergi dengar ceramah, dengar kuliah, dalam keadaan hati membawa hati yang keras, takkan ada kesan pun. Dia akan masuk kiri, keluar kanan, masuk kanan, keluar kiri. Dia akan hanya tahu, faham, tapi kesan tak ada. Tak memberi kesan. Sebab apa? Tak masuk dalam hati. Jadi keras hati ni di antara puncanya perut kita, yang diisi dengan makanan yang haram ataupun syubhah, ataupun berlebih-lebihan dalam memakan yang halal. Berlebih-lebihan memakan makanan yang halal juga menjadi sebab kerasnya hati. Tak suka kepada akhirat, tak rasa pentingkan akhirat. Sebab hati tadi dah keras. Bila hati ni dah keras, dah berpenyakit, maka hati kita ni akan sepenuh-penuhnya risau, bimbang, mementingkan hal-hal dunia. Takut lapar, takut tak maju, takut miskin, takut orang tak kenal, takut orang tak pandang, takut orang tak puji. Risau sini, risau sana. Itu benda yang akan dirisaukan, dibimbangkan, dikhawatirkan oleh hati yang bermasalah tadi. Hati yang bermasalah, hati yang berpenyakit, dia akan risau serisau-risaunya tentang urusan dunia. Dia risau kalau duitnya tak banyak, dia risau kalau pangkatnya tak tinggi, dia risau kalau orang tak kenal dia risau anak-anaknya kalau tak ada kejayaan dunia, dia risau semuanya serba-serbi tentang dunia. Na'udzubillah min zalik. Bila dah hatinya risau tentang hal-hal dunia, dengan sendiri anggota zahirnya pun turut bersibuk, berbimbang nak mencari dunia yang dirisaukan tadi. Ini kenapa tubuh badan tuan-tuan boleh datang sini? Sebab hati tuan-tuan ada risau dengan akhirat. Sebab hati tuan-tuan sahabat-sahabat sekalian, kenapa boleh duduk dalam live ni contohnya? Sebab dalam hati tuan-tuan, perempuan, sahabat ada risaukan akhirat. Sebab tubuh badan kita ni dikontrol, dipandu oleh hati. Sebab hati kita ni Nabi kata apa? Pemerintah, raja. Kalau rajanya risau bimbang tentang akhirat, dia akan arahkan anggotanya, rakyatnya membuat benda-benda akhirat. Kalau rajanya risau bimbang tentang dunia, dia akan mengarahkan anggotanya, yakni rakyatnya, mencari dunia. Itu tak boleh nak dinafikan. Nabi SAW yang bersabda, benar apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau timbul soalan bagaimana kita nak menyibukkan diri kita, zahir kita ni, anggota dengan ibadat, maka hati kita terlebih dahulu. Baiki hati kita. Bila hati kita bersih, hatinya lembut, makna segala nasihat yang baik-baik akan terus masuk ke dalam hati. Dia akan memberi kesan pada hati dia. Hati dia akan mula rindu dengan ibadat, nak ibadat, sukakan akhirat, risau takut nanti gagal di hari kiamat, risau tak ada bekalan akhirat, risau tak kenal Tuhan, risau rosak akidah, risau amalannya musnah, risau batal ibadat. Dia dah mula risau tentang akhirat. Ini hati yang baik. Dia dah tak risau tak risau kalau tak makan, tak risau kalau tak maju, tak risau kalau tak kaya. Dia tak risau dah benda-benda tu. Sebab tu kerisauan tentang dunia yang dirisau tentang akhirat dah. Aku ni kalau mati macam manalah amal aku, kalau solat aku tak betul, solat aku tak sah, macam mana nanti aku nak mati, hati aku tak bersih, takkan aku nak mati, nak menghadap kepada Allah dengan hati yang kotor, hati yang penuh dosa dan maksiat, hati yang dengki, hati yang dendam. Aku tak mau. Dia dah mula risau tentang benda-benda tu.
Dia dah tak ada risau tentang kotor pakaian dah. Dia risau dah tentang kotor hati. Itu hati yang baik. Itu semuanya ada hubung kait dengan perut kita. Ada hubung kait dengan perut kita. Sebab itulah Islam melarang makan benda haram. Sebab tu Islam suruh menjauhkan benda syubhah. Sebab dia akan memberi kesan pada ibadat. Sedangkan ibadat ni matlamat utama kita dihidupkan oleh Allah. Bagaimana kita nak buat ibadat kalau dah hati kita masalah? Macam mana kita nak memperbanyakkan ibadat kalau hati kita cintakan dunia? Macam mana nak beribadat? Kalau dah hati kita cintakan dunia, macam mana nak beribadat? Macam mana nak sibukkan diri dengan ibadat kalau dah hatinya sibuk dengan dunia? Jadi makan tadi tu, makan ni perut kita ni ada hubung kait dengan ibadat. Di antara benda yang memberi kesan buruk jahat pada hati adalah perut kita. Dengan sebab diisikan perut kita ni dengan makanan yang halal sekenyang-kenyangnya, ataupun diisikan dengan makanan yang syubhat ataupun haram. Nampak tak? Dia hubung kait, dia berkait. Sebab tu Islam kata jangan makan benda haram, jangan makan benda syubhat, jangan makan terlalu kenyang, jangan cintakan makanan. Jangan cintakan makanan. Sebab dia memberi kesan pada ibadat. Pada orang ahli ibadat, benda ni merisaukan mereka. Pada kita ahli dunia, tak ada masalah. Pada kita ni, yang hati kita cintakan dunia, tak ada masalah pun. Nak keras hati ke, nak hitam hati ke, nak mati hati ke, lantaklah. Sebab akhirat bukan matlamat kita. Matlamat kita nak senang, nak mewah, nak megah, nak hebat di dunia. Jadi kalau cerita pasal jaga perut, nanti kalau makan benda haram, makan benda syubhat, hati kita jadi kotor. Bila hati kita jadi keras, jadi kotor, jadi mati, nanti memberi kesan kepada kita ni tak boleh nak buat ibadat. Hati tak suka dengan ibadat, hati tak seronok dengan ibadat, hati tak takut dengan dosa dan maksiat. Rugi nanti akhirat. Ada aku kisah ke? Ada aku kisah ke benda tu? Aku tak risau tentang benda tu. Yang aku risau kalau tak makan, kalau tak kaya, kalau tak mewah, kalau orang tak pandang. Kalau anak-anak tak berjaya dunia, ini yang aku risau, ini yang kita risau. Tapi ahli ibadat, kerisauannya alik sana dah. Ahli ibadat, ahli akhirat, kerisauannya tentang hidup selepas mati. Ahli dunia, risaunya apa? Tentang kehidupan sebelum mati. Ahli dunia, dia akan risau tentang benda-benda yang sangkut paut dengan kehidupan sebelum mati. Orang ahli ibadat, ahli akhirat, dia akan risau tentang hidup selepas mati. Itu beza dia. Kita nak tahu hati kita ni cintakan dunia akhirat, itu dah dia, pecaman dia. Risaukan tentang hal-hal sebelum mati ataupun risau tentang hal-hal selepas mati. Di situ kita boleh tahu hati kita ni cenderung kepada dunia ataupun akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadat, makna perut ni punya masalah, makna perut ni memberi suatu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu kecelakaan, satu bahaya yang sangat besar di sisi ahli ibadat. Di sisi ahli ibadat, perut ni merupakan satu benda, satu sebab yang akan memudaratkan akhirat dia. Sebab tu dia risau. Sebab tu kita tengok orang-orang ahli ibadat ni, dia sanggup berpuasa, dia sanggup tak mewah dalam makan minum, dia tak peduli. Kau nak makan-makan lah, kau nak seronok megah-megah dengan makanan yang mahal-mahal, makanan yang viral-viral, silakanlah. Silakanlah. Dia tak mau. Dia tak heran. Dia tak heran. Sebab itu bukan matlamat dia. Sebab dia tahu takut nanti memudaratkan akhirat dia. Tak sama macam kita. Kalau tengok orang tu makan, kita tak dapat, kita rasa ruginya lah, tak dapat makan makanan tu. Makanan tu dah lah viral sekarang, kita tak boleh pergi, ruginya. Tu kita, sebab kita kaki makan. Pantang viral dia nak rasa, pantang viral dia nak makan, pantang viral dia nak bawa anak bini kita pergi. Sebab apa? Dalam hati kita, dalam hati diri kita, kasihkan makanan. Betul ke tidak? Ngaku je sudahlah. Tak nak ngaku apa pula. Dah memang betul. Tengok orang makan sedap-sedap, meleleh haliu itu. Aku bila nak dapat makan. Jadi masalah pula dah pasal makan tadi.
Tengok orang semayang, tak rasa rugi pula kalau kita tak semayang. Tengok orang duduk dalam kuliah ilmu, kita tak rasa rugi pula kalau tak hadir sama. Allah, mudah-mudahan Allah baiki hati kita lah. Tapi kita kena usaha, jangan doa je. Jangan doa je tanpa usaha, nanti jadi Mu'tazilah, Jabariyah nanti. Minta ya Allah baikilah ya Allah, tapi kita dulu peluk tubuh aja. Mana boleh, kita kena usaha. Kita ni ahli sunnah wal jamaah. Bertawakal bukan bermaksud meninggalkan usaha dan ikhtiar. Kena buat sebab dia, kena buat sebab. Maka bahawa ia terlebih segala anggota membaikkan atau orang yang mujtahid habis. Kemudian dan daripada perut tadi tu menggerak-gerakkan akan segala pekerjaan anggota daripada kuat ataupun dhaif. Memeliharakan dan liar, maknanya menyebabkan kita ni jadi liar dengan akhirat ataupun jinak dengan akhirat. Semuanya itu berpunca daripada perut. Kita ni kadang-kadang liar dengan akhirat. Apa maksud liar dengan akhirat? Tak suka, nak lari je. Sebut pasal ibadat, nak lari. Sebut pasal akhirat, nak lari je. Liar. Kita ni masih liar lagi. Kita ni kata solat mengaji ni semua paksa. Bukan buat dalam keadaan seronok, bukan hadir dalam keadaan seronok, hadir dengan paksaan, solat dengan paksaan. Sebab hati kita belum baik lagi. Orang yang hatinya baik, dia buat dengan kerinduan, dia buat dengan sebab rasa syok, dia buat dengan sebab rasa seronok, dia buat dengan rela hati, seronok hati. Kita buat dengan paksa. Paksa. Kita ni jauh lagi. Jadi tak payahlah nak perasan kita ni dah ahli ibadat dah. Tak payah nak perasan lah. Merungut kita dalam ibadat. Nak baca Quran merungut. Paksa. Allah. Jauh lagi kita ni dengan Allah. Jauh sangat-sangat. Janganlah berasa kita ni dah ada pangkat, ada darjat, sesengih seorang-seorang, pandang orang lain jahat, pandang orang lain semua ahli neraka, kita lah ahli syurga ni. Na'udzubillah min zalik. Moga Allah jauhkan hati kita daripada sifat-sifat macam tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita kerendahan hati. Sentiasa rasa hina dengan Allah, rasa tak ada apa-apa pun dengan Allah, rasa tak ada ilmu, tak ada amal. Maka lazimkan olehmu. Jadi pesan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, maka lazimkan olehmu wahai hamba-hamba Allah yang nak menuju kepada Allah, yang nak beribadat, yang nak berhijrah, yang nak memperbaiki amal, yang nak memperbaiki perhubungan zahir batin dengan Allah. Lazimkan olehmu. Makna apa maksud lazim? Pastikan, tak dapat tidak maknanya. Lazim tu makna benda yang tak dapat tidak lah. Lazimkan olehmu wahai orang yang nak beribadat, sama ada laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, tiba-tiba dengan memeliharakan dia perut daripada haram dan syubhat. Tu cara dia, cara nak menjaga perut, cara nak mensyukuri nikmat perut. Perut ni nikmat, setiap nikmat wajib disyukur, wajib disyukuri. Jadi bagaimana cara nak bersyukur dengan Allah? Dengan sebab Allah mengurniakan kita perut, yang mana daripada perut tadi kita dapat mengambil macam-macam faedah dunia dan akhirat. Macam mana cara nak berterima kasih kepada Allah sebagai tanda terima kasih kepada Allah yang mengurniakan kepada kita perut? Iaitu dengan menjaga, memelihara perut daripada dimasukkan makanan yang haram, yang terlebih utama, ataupun yang syubhat. Haram sama ada diri makanan tu sendiri haram. Diri makanan tu sendiri haram. Contohnya daging anjing, daging babi, ataupun daging keldai, daging gajah. Ini kan banyak benda yang Allah haramkan. Betul? Makna ataupun minuman, makna arak contohnya. Yang diharamkan oleh Allah, arak. Jadi jangan masukkan perut kita dengan sesuatu zat yang diri zat benda tu tadi hukumnya haram. Dan masuk juga dalam arti kata haram ni, jangan memasukkan dalam perut kita ni makanan yang halal
ayam, itik, kebau, lembu, ikan, sayur, beras. Tapi yang diperolehi daripada usaha yang haram. Sama tu. Kita beli beras. Orang kita kata, kita beli beras lah. Ya, kau beli beras tu daripada duit mana? Nipu orang, perah ugut orang, curi getah orang. Riba, rasuah, tu sama tu. Sama tu, maknanya masuk dalam perut benda haram. Walaupun diri makanan tu tadi halal. Faham makna pastikan jangan kita berusaha mencari duit, mencari rezeki dengan cara yang haram. Jangan. Jangan menggunakan teknik-teknik yang haram untuk mencari rezeki yang halal. Seperti mana yang kita dah buat contoh itu. Kita nak barang kita laku, kita pakai seksi-seksi. Itu caranya. Nak mudah faham. Kita meniaga sayur, kita meniaga kuih-muih, kita meniaga nasi-nasi, lauk pauk. Tapi cara kita nak menarik minat orang ke kedai kita, kita pun mengenakan pakaian yang seksi supaya orang ramai datang ke kedai kita membeli barang-barang yang kita jual. Itu maknanya dah campur dengan benda haram tu. Dia nak mencari tadi halal, jual nasi, jual sayur, jual kuih, tapi cara tu. Dia menggunakan kaedah yang jahat. Dia menggunakan kaedah yang dilarang oleh Allah untuk tujuan mencari rezeki. Ada yang sanggup jual body dia. Kadang kita tengok Allah, inilah sistem orang kafir. Minta maaf dia cakap. Kadang-kadang dia nak promote barang-barang dia, nak promote perkhidmatan dia, memang dia dididik oleh orang atasan supaya menjual tubuh badan dia, supaya orang boleh ambil perkhidmatan dia. Na'udzubillah min zalik. Jaga-jaga sebab tu orang Islam nak cari kekayaan tak sama dengan orang bukan Islam. Kita nak cari rezeki yang halal ni nak pastikan bersih A to Z. Sungguh kadang-kadang nak jual barang, nak jual perkhidmatan, nak jual insurans, terpaksa menggunakan tubuh badan dia dengan niat supaya orang tertarik nak mengambil perkhidmatan dia. Na'udzubillah min zalik. Hati-hati, benda tu halus, nampak macam tak ada salah. Allah tahu niat kita, kenapa kita pakai begitu. Sebab kalau pakai biasa-biasa nanti orang tak tertarik dengan diri kita, orang takkan ambil perkhidmatan kita, orang takkan beli barang kita. Na'udzubillah. Jadi kita pun pakailah dengan pakaian yang ditegah oleh Allah. Walaupun benda tu halal, tapi cara tu. Boleh keluar dengan mana-mana lelaki yang ajak keluar dengan niat supaya apa yang dijual tadi laku, perkhidmatan dia dibeli. Na'udzubillah min zalik. Orang atas dia tak peduli. Orang atas tak peduli, dia fikirkan untung. Makin ramai pelanggan yang bawah-bawah ni cari, dia makin kaya. Yang dekat atas dia tak peduli halal haram yang kau buat. Benda ni berlaku di sisi kita orang Islam, tuan-tuan. Kalau orang bukan Islam, itulah lentak dia. Ni orang Islam, solat Melayu tapi sanggup menggadaikan tubuh dia, maruah dia kerana tujuan dunia. Tengok alangkah murahnya, alangkah murahnya akhirat dia. Dia gadaikan dengan benda-benda yang macam tu. Dia gadaikan akhirat dia dengan benda-benda macam tu. Na'udzubillah min zalik. Kembalilah kepada Allah. Yakinlah Allah yang memberi rezeki, bukan usaha ikhtiar kita. Hati-hati sahabat, ingat-ingatkan anak bini kita selalu, ingat-ingatkan kawan-kawan kita selalu. Apa gunanya mendapat rezeki dengan cara yang tidak diredai oleh Allah. Lagi mulia kau tadah tempurung minta sedekah ni, daripada duk campurkan benda haram untuk cari rezeki. Sebab dia jadi darah daging. Dia memberi kesan pada hati kita. Sebab tu kita rasa tak bersalah. Kita buat benda macam tu hari-hari, rasa tak bersalah sebab masalah hati kita.
Kalau hati kita bersih, walau sebesar kuman pun masalah ataupun kotoran dalam hati kita, kita akan nampak. Walaupun sebesar kuman ada kotoran dalam hati, kita akan nampak bila bersih. Tapi kalau hati kita tu gelap geluman, dengan dosa kita, sebab tu apa yang kita buat hari-hari tadi, sedangkan yang kita buat hari-hari itu benda yang dibenci oleh Allah, kita merasakan tidak ada apa salah yang aku buat, tak ada rasa salah, sedangkan benda tu Allah larang. Tapi pada kita, sebab hati kita ni dah sangat-sangat kotor dengan najis-najis dosa maksiat yang kita sendiri buat, kita tak ada rasa salah. Apa salah aku? Apa salah aku sampai Allah uji begini? Macam ni. Kadang-kadang kita tanya, ya Allah, apa salah aku kau uji macam ni? Tengok tu, punya banyaknya dosa kita, sampai tak tahu apa salah yang kita buat. Sampai tak boleh nak, ya Allah, apa salah aku kau uji macam ni, ya Allah. Punya banyaknya dosa kita. Tu satu. Satu lagi, betapa gelematnya hati kita, sampai tak nampak dah kesalahan. Oh, bahaya ni hati tahap kritikal ni. Kalau mati, na'udzubillah, celakalah. Kalau mati dalam keadaan hati yang begitu, celakalah kita, na'udzubillah. Tak ada nilai sisi Allah. Manusia ni nilainya hati, bukan parah rupa. Hati yang kotor, hati yang bersih, itu yang nilai di sisi Allah. Walaupun parah rupanya cantik, hidung mancung, bak seludang, pipinya merah bagai pauh di layang, bibinya merkah macam delima, rambutnya hitam, jambul di depan berikal mayang, tetapi bila hatinya hasad, dengki, ujub, riya, takabur, cintakan dunia, tak rasa pentingnya ibadah, tak rasa pentingnya akhirat, dia tidak ada harga di sisi Allah. Dia tak ada harga sisi Allah. Dia tak ada harga sisi Allah. Allah tak ada nilai. Orang yang tak ada harga sisi Allah, hamba yang tak ada harga sisi Allah, sebab itulah waktu hidup ni kena usaha sungguh-sungguh, kena usaha cepat-cepat belajar banyak-banyak, fahamkan ilmu yang penting-penting, supaya dapat kita persiapkan hati kita ni, supaya jadi hati yang cantik, yang bersih, nak balik menghadap Allah. Biarlah dunia kita tak hebat macam orang lain pun, biarlah kita tak kaya macam orang lain pun, biarlah pakaian kita tak mewah macam orang lain pun, biarlah rumah kita tak semegah orang lain pun, tak apa. Itu rezeki mereka. Doakan mereka, moga mereka bersyukur dengan nikmat keluasan harta yang Allah bagi. Jangan dengki dengan orang. Itu nikmat orang. Doakan yang baik-baik. Kita ni tumpukan diri kita, tak apalah. Ada hikmah Allah jadikan aku macam ni. Ada hikmah Allah tak jadikan aku orang kaya. Ada hikmah Allah tak jadikan aku orang yang berpangkat tinggi. Sebab Allah nak menyelamatkan aku, barangkali nak menyelamatkan aku daripada dosa dan maksiat yang dibuat oleh orang kaya-kaya, orang hebat-hebat, orang mewah-mewah. Sebab apa tu? Kerana apabila benda-benda tu ada pada kita, kita payah nak sabar. Bila benda tu, kemewahan, contoh kemewahan, kekayaan ni bila ada dalam tangan kita, kita sukar nak bersabar daripada menyalahgunakan. Tapi kalau tak ada, dah memanglah takkan terjebak dah. Sebab tu cara Allah nak menjaga kita daripada maksiat, Allah tak bagi benda tu. Allah tak bagi benda tu pada kita. Tu sebenarnya Allah nak cegah daripada maksiat. Sebab contohlah gini. Contoh, bila kita ada harta kekayaan, tengok ramai di kalangan orang yang hartanya banyak, pangkatnya tinggi, sombong, buang mak bapa, tak kenal dah adik-beradik. Betul? Sebab apa jadi macam tu? Kaya dia tu, pangkat dia tu, darjat dia tu. Nampak tak? Jadi Allah tak bagi benda-benda kekayaan tadi pada kita. Itulah di antara sebabnya. Sangka baik dengan Allah. Barangkali kalau aku kaya, aku mewah, aku hebat, boleh jadi aku akan jadi macam tu. Buang mak bapa, hina mak bapa, pandang jijik mak bapa, salam cium tangan mak bapa dia, salam cium tapi sambil tahan nafas. Cium tangan mak dia tapi tahan nafas. Busuk tubuh orang tua ni. Na'udzubillah. Kau anak derhaka. Kau anak derhaka, walaupun mak kau tak tahu, walaupun mak kau tak dengar apa yang kau bisikkan dalam hati kau.
Walaupun kau tak dengar, walaupun mak kau tak dengar apa yang kau rumuskan dalam hati, sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui kau seorang anak yang menghina mak kau. Salam mak dia, salam, tutup hidung, tahan nafas, takut bau tubuh mak dia yang tak berlotion macam dia. Hati-hati tuan-tuan. Hati-hati. Allah tahu hati kita. Na'udzubillah. Baiki hati kita. Sebab apa tu? Sebab tadilah berasa hebat, sebab dah kaya, sebab dah mewah, sebab dah hebat. Mak dia orang kampung, mak dia penoreh getah, mak dia peladang je. Mak dia pesawah dia. Oh, dia orang besar, gaji belah ribu, puluh ribu. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah Allah tak bagi. Sebab apa? Allah nak selamatkan kita daripada kebinasaan yang biasa dilakukan oleh orang kaya-kaya. Maka tapi semayang, benda ni berlaku tuan-tuan. Kadang di kalangan orang belajar sendiri, ngaji agama, tapi dengan mak bapak dia macam tu. Na'udzubillah. Ngaji agama, kuliah rajin, tapi Allah dalam hatinya duk cela mak dia, duk kritik mak bapak dia macam-macam dalam hati, tapi mengaji. Na'udzubillah. Maknanya ini contoh-contoh orang yang tidak mendapat manfaat daripada ilmu yang dia belajar. Na'udzubillah. Minta Allah jauhkan kita daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Amin ya Rabb alamin. Kita nak belajar ni sebab nak jadi lebih baik. Hati kita tu nak jadi hati yang lebih baik, sebab tu kita belajar. Mudah-mudahan ilmu tu jadi asbab hati kita yang jahat jadi baik. Kalau belajar tapi hati kita tetap macam tu, maknanya kita diberi oleh Allah ilmu yang tidak bermanfaat, walaupun daripada guru yang sama, kitab yang sama, majlis yang sama. Minta pada Allah sungguh-sungguh, minta ilmu manfaat. Sikit pun dia akan jadi barang. Ilmu manfaat ni sikit pun akan jadi kerja. Ilmu tak manfaat, banyak tak jadi apa pun. Itu ilmu tak bermanfaat. Kalau ilmu yang bermanfaat, tak nanti banyak akan nampak perubahan pada tutur katanya, pakaiannya, pergaulannya, percakapannya, hatinya. Itu sebab ilmu yang dia dapat tadi bermanfaat. Lebih-lebih lagi kalau banyak manfaat, itu terlebih untung. Maka tiba-tiba lazimkan olehmu tiba-tiba dengan memelihara. Mana tiba-tiba tu dengan mana jika begitu, oleh yang demikian, jika begitu, setelah kau tahu betapa bahayanya perut ni kalau kita tak jaga daripada makanan yang setelah kita tahu perut ni punca segala-gala, punca benda baik pun daripada perut, punca benda jahat pun daripada perut. Oleh yang demikian katanya musannif, lazimkan olehmu tiba-tiba dengan memeliharakan diri perut daripada makanan yang haram dan yang syubhat. Kemudian memeliharakan pula daripada berlebih-lebih, daripada lebih-lebih yang halal. Nampak tak tu? Bukan sahaja jaga perut daripada makan haram, makan syubhat, tapi diperingatkan juga, diberi amaran jangan berlebih-lebih daripada yang halal. Meskipun halal, jangan berlebih-lebih. Jika ada bagimu cita di dalam ibadat bagi Allah Ta'ala, maknanya kalau dalam hati kamu, kalau dalam hati kita ni ada keinginan nak beribadat dengan sebenar-benar kepada Allah, kena jauhkan tiga benda tadi. Itu pantang dia. Dari ibadat ni ada pantang. Ni di antara pantang ibadat. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau di dalam diri, dalam hati kamu tu ada keinginan nak beribadat dengan sebenar-benar sebagai bekalan akhirat, ni di antara pantangnya. Jangan masukkan perut kamu dengan benda haram, ataupun mencari rezeki dengan usaha yang haram ataupun yang syubhat, dan jangan berlebih-lebih meskipun makanan yang halal. Kalau kau ada keinginan nak beribadat lah, kalau tak ada keinginan nak beribadat, lantaklah, maksudnya begitu. Kalau kau tak ada fikir tentang ibadat, lantaklah, makanlah yang haram tu, yang syubhat ke, makanlah sampai kenyang menungging pun. Sebab kita tak ada keinginan nak beribadat. Imam Ghazali ni pesan, kalau kau ada keinginan nak beribadat, ni benda kau kena buat. Jangan makan benda haram, jangan makan benda syubhat, jangan berlebih-lebih dalam makanan yang
yang halal. Meskipun halal ada sekatan juga, ada sakatan juga, ada batasan juga. Kenapa yang halal pun tak boleh nak makan banyak? Kenapa yang halal pun tak boleh makan banyak? Kan halal. Jawabnya orang panggil biadab. Panggil jahat adab. Jahat adab. Ni katalah tuan-tuan undang saya pergi ke majlis tuan-tuan. Kenduri lah, saya pun hadir. Semua makanan yang tuan-tuan hidang itu semuanya halal. Saya ni, saya ambil segala pinggan, 5-6 pinggan saya penuhkan dengan makanan-makanan yang halal tadi, saya letak depan saya seorang. Lalu saya makan semuanya. Adakah saya berdosa? Tak. Sebab saya makan benda halal. Tapi tuan rumah kata apa? Tak elok perangai dia. Betul? Tuan rumah kata, tak eloknya lah perangai dia tu. Mentang-mentang halal, sepenuh-penuh dirantaknya. Makna biadab lah kan panggil. Jahat akhlak, jahat adab. Kita ni kalau berlebih-lebih dengan benda halal ni, jadi biadab dengan Tuhan maksudnya. Biadab dengan Allah. Allah suruh ambil sekadar. Allah suruh ambil sekadar. Mana kalau makan tadi sekadar yang kau perlu. Tapi dia sampai 5 pinggan kau seorang, mentang-mentang halal. Kambing tu seekor kau pulun. Memang tuan rumah tak marah. Tuan rumah tak marah, tapi biadab lah orang panggil, jahat adab, jahat akhlak. Benda ni nanti menjadi asbab malu di hari kiamat. Di hari kiamat jadi suatu benda yang memalukan kita. Sebab atas dunia ni kita mengambil yang halal lebih daripada qadar yang sepatutnya. Faham ke tidak? Boleh faham tidak? Ia tak boleh jadi timbul dalam hati tuan-tuan, fikiran kawan-kawan, soalan, kenapa benda halal nak kena ada sakatan? Kalau kata yang haram ada sakatan, jangan ambil, itu faham, itu terang, itu jelas. Yang syubhat, jangan berlebih-lebih, jangan ambil walaupun sedikit benda yang halal syubhat, itu terang jelas. Ini masalahnya sekarang yang halal pun tak boleh. Timbul soalan maka tu jawapan dia. Bukan berdosa, tapi mengaibkan, memalukan, menjadi hamba yang tidak ada adab dengan Allah. Kalau macam majlis tadi, menjadi tetamu yang tidak beradab dengan tuan rumah. Menjadi tetamu yang tidak ada adab dengan tuan rumah. Dan dengan orang-orang tetamu yang lain. Tetamu yang lain makan sepinggan lebih sikit. Kita ambil 5 pinggan, kita belasah seorang. Orang panggil biadab, tak elok perangai, jahat perangai, memalukan. Memalukan. Tapi kita tak rasa malu lah, sebab kita jenis pesen, memang pesen bangsa muka tak malu. Kita memang pesen muka bangsa tak malu. Jadi tak ada pun apa yang kita malu kan. Tapi orang yang hatinya baik, malu lah. Kadang nak tambah pun malu. Apa malu lah. Tu dia ada malu. Ni kita jenis bangsa tak malu. 5 pinggan kita belasah semua. Kambing seekor kita pikul, buat balik. Nampak tak? Jadi dunia ni pun macam tu. Dunia ni pun macam tu sahabat ni. Jangan mentang-mentang halal kita belasah semua. Makna memalukan. Tak cukup sikit. Tak cukup sikit, berlebih-lebih. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab tu ilmu tasawuf ni dia nak ajak akhlak baik, nak ajak akhlak yang baik. Kemudian memelihara pula daripada lebih-lebih yang halal. Jika ada bagimu cita dalam ibadat, maka ada pun yang haram dan isu syubhat itu, maka sesungguhnya lazim, makna wajib akan dikau bicarakan dan menjauhkan daripadanya kerana 3 perkara. Benda yang haram ni tak dapat tidak dah, memang wajib dah, hukumnya kita kena periksa. Yang haram dah memang tentu dah. Zuhud, wajib zuhud. Wajib zuhud dengan benda haram. Wajib zuhud, makna wajib benci, wajib tidak ada keinginan dalam hati terhadap benda yang haram. Adapun berzuhud dengan benda halal itu hukumnya sunat.
Sunat kita tidak ada keinginan dengan benda halal yang lebih-lebih. Sunat hukum dia. Tapi kalau benda haram, bukan sunat zuhud, wajib zuhud. Wajib bencikan. Wajib tidak ada keinginan. Jangan ada keinginan dengan benda haram. Kenapa tu? Ada pun yang haram dan yang syubhat, maka sesungguhnya lazim akan dikau bicarakan. Bicarakan, apa maksud bicara? Ambil tahu. Bicara ni makna perinci. Ambil kisah, ambil peduli. Itu maksudnya. Dan menjauhkan daripadanya yang haram. Kenapa? 3 perkara. Pertama, takut daripada api neraka Jahannam Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Orang yang takut mengambil benda haram ataupun berusaha membuat kerja-kerja yang haram adalah orang yang ada tanda takut dengan neraka Allah Ta'ala. Sebab tu dia tak nak buat benda haram, padahal boleh kalau dia nak buat. Dia boleh je nak bekerja di tempat-tempat yang haram, nak menipu orang, nak jadi scammer, nak putar belit harta orang kampung, nak tipu harta orang kampung boleh, nak tipu harga poci-moci dengan permainan halusnya, merompak, meragut harta benda orang, padahal dia nak menipu. Boleh sangat, tapi oleh kerana dia takut dengan azab Allah Ta'ala, dia tak berani, dia tinggalkan. Padahal aku ni kalau nak buat boleh sangat-sangat. Aku ni kalau nak jual body, nak jual maruah, boleh sangat-sangat. Nak cari rezeki, boleh. Boleh. Dekat TikTok ke kat mana ke. Nak berniaga, pakai sesi-sesi, jual air mineral. InsyaAllah boleh jadi kaya. Ramai yang akan beli. Tapi memikirkan neraka Allah, oh aku tak beranilah, tak naklah. Sebab apa? Takutkan neraka Allah, takut neraka Allah Ta'ala. Jadi nak berniaga boleh, gunakan cara yang halal. Jangan ada serampang 2 mata ke situ. Nak barang laku satu, nak tarik orang sebab melihat aurat kita satu. Na'udzubillah min zalik. Jadi pendapatan yang kita dapat tadi tidak 100% bersih dah. Sebab dah campur dengan usaha yang haram. Jaga tu. Jadi maknanya harta yang kita dapat tadi tu dah jadi syubhat. Pekerjaan tu dengan cara macam tu dah jadi syubhat. Sebab yang kita jual tu benda halal, tapi cara kita tu tadi mana dah campur dah. Berusaha dengan cara yang haram untuk mencari rezeki yang halal. Jadi dah campur, dah tak bersih. Sebab tu meniaga Islam tak larang meniaga lah, tapi mengikut cara yang Islam ajarkan. Silakanlah. Jadi yang pertama, kenapa kena jaga perut kita ni daripada masuk benda haram? Kerana takut daripada api neraka Jahannam Allah. Firman Allah Ta'ala, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama dhulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Bahawasanya orang yang memakan mereka itu akan harta anak yatim. Kata ulama tafsir, bukan semata-mata makan, bukan semata-mata mengambil harta benda anak yatim itu dengan memakan, bahkan menggunakan untuk tujuan peribadi pun sama ertinya memakan harta anak yatim. Dia ambil harta anak yatim, dia tak makan. Sebab dia pernah baca ayat ni. Bahawasanya orang yang memakan mereka itu akan harta anak yatim. Dia kata aku tak makan, aku ambil membeli duit kereta bayar duit kereta bulan je. Aku ambil harta anak yatim untuk bayar bil rumah aku je. Dia kata aku tak makan. Yang dalam Quran tu kata makan. Aku tak makan, aku ambil tapi ada guna lain lah. Belikan bini dia emas, belikan bini dia rantai, belikan bini dia pakaian, tapi guna harta anak yatim. Dia kata aku tak makan. Dalam Quran kata makan. Sebab tu bahaya. Orang nak pakai Quran hadis semata-mata ni, tak nak pakai ulama tafsir ni, bahaya. Kalau macam tu seronoklah orang yang ambil curi harta anak yatim tapi dia tak makan, dia buat guna peribadi, dia selamatkan dia. Sebab dalam Quran Allah kata makan, betul? Sebab tu hati-hati dengan pahaman-pahaman yang menolak ulama ni. Pakai Quran, lepas tu tafsir sendiri. Kalau dah Allah kata gitu-gitulah. Jangan ubah-ubah dah, jangan pandai-pandai dah nak tafsir-tafsir. Ni dalam Quran Allah Ta'ala kata siapa yang makan, maknanya yang tak makan tak ada masalah, selamat dah dia. Jadi ulama tafsir dah
Maksudnya selain daripada makan pun sama. Kita ambil harta anak yatim tapi kita gunakan untuk tujuan peribadi kita. Jadi orang yang nak bela anak yatim bagus, orang yang nak buat sekolah anak yatim bagus. Tapi kalau nak jaga anak yatim, nak ambil anak yatim jadi anak angkat, nak buat sekolah anak yatim tanpa ilmu, ini satu bahaya yang sangat besar. Ini satu bahaya yang sangat besar. Maknanya menempahkan diri pada kebinasaan yang sangat besar. Kena mengaji, kena belajar. Fahamkan baik-baik masalah anak-anak yatim, harta anak yatim ni. Takut termakan, takut kita, anak bini kita termakan harta anak yatim. Boleh ambil, boleh jaga anak yatim, tapi jangan tak ada ilmu. Jangan tak ada ilmu. Jangan tak ada ilmu. Kena ada ilmu. Barulah insya-Allah mendapat redha Allah. Jazakumullah khair. Boleh dapat redha Allah. Yang tengok orang nak bela anak yatim, kita bela anak yatim, nak jaga anak yatim, kita nak buka sekolah anak yatim, kita mau buka. Tapi sekarang ada hak-hak anak yatim yang kita ambil guna peribadi kita, ataupun anak bini kita ambil. Jangan buat pasal ni, yang Allah janji dah ni. Orang yang memakan mereka itu akan harta anak yatim, dan hal keadaannya aniaya, mana dia mengambil harta anak yatim tadi, dia mentasarruf harta benda anak yatim tadi dengan jalan zalim yang tak dibenarkan oleh Allah. Sesungguhnya memakan mereka itu, di dalam perut mereka itu api neraka lagi akan dimasukkan mereka itu lagi akan dimasukkan akan neraka sa'ir. Sa'ir ni di antara nama neraka Allah Ta'ala. Wal'iyadha billahi min dhalik. Moga Allah jauhkan kita. Itu contoh banyak lagi benda lain. Tadi satu contoh sebagai dalil yang menunjukkan apabila makan benda haram, mengikut janji Allah Ta'ala, ni apa? Neraka lah tempat itu, ikut janji Allah. Kalau ikut akal, dia boleh selamat kalau Allah ampunkan. Kalau ikut akal, harus Allah ampunkan dia. Tapi ikut janji Allah, garanti akan dihumban oleh Allah dalam neraka bagi orang-orang yang makan benda haram tadi. Contohnya harta anak yatim. Kemudian sabda Nabi SAW, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Dan kalau kita dah termakan macam mana, taubat kepada Allah. Kalau sebelum ni kita ada buat benda-benda macam tu tanpa kita tahu, tanpa kita sedar macam mana, nak kembali kepada Allah, taubat sungguh-sungguh dan ganti balik. Taubat sungguh-sungguh dan ganti balik harta-harta anak yatim yang kita dah ambil tadi tu. Kalau tak boleh ganti semua, ganti secara beransur. Pulangkan balik kepada empunya hak. Tu taubat. Kalau tak, nanti sampai akhirat cerita dia tak habis. Sampai ke dalam kubur nanti cerita dia tak habis. Taubat betul-betul ikut syarat rukun taubat. Nak taubat kena belajar juga. Jangan main istighfar sebarang, tak ada ilmu tentang taubat. Nanti kadang tak, maknanya tak hasil taubat yang sebenar-benar, dosa kita tak diampunkan oleh Allah. Jadi setiap daging yang tumbuh daripada yang haram, maka api neraka lah terlebih utama dengan dia. Bila dalam tubuh badan kita ni ada hasil yang haram, mana yang terlebih utama adalah apa? Neraka Allah lah, bukan syurga, neraka. Tempat yang selayaknya bagi orang-orang yang darah dagingnya daripada usaha sumber yang haram, kecuali dia taubat nasuha, taubat sungguh-sungguh mengikut syarat dan rukun taubat. Taubat ni ada syarat rukun kena belajar syarat rukun taubat. Jangan istighfar semata-mata istighfar. Ada syarat taubat. Tak cukup syarat, tak cukup rukun, tidak dipanggil taubat. Meskipun keluar air mata darah sekalipun. Faham dah? Mengaji buat taubat. Taubat ni hukumnya wajib. Taubat ni fardu ain. Taubat ni fardu ain. Ramai orang mengaku aku dah lepas dah fardu ain, tapi tak tahu lagi masalah taubat. Apa rukun taubat? Kita pun tak tahu. Apa rukun taubat? Kita pun tak tahu. Tapi mengaku dah aku dah lepas dah fardu ain. Nampak tak? Fardu ain ni bukan ilmu budak-budak seperti yang kita faham. Malah dia kata fardu ain, kelas fardu ain. Aku dah lepas dah. Lepas apa? Lepas tangan sebenarnya. Bukan makna lepas dah pandai, tak lepas tangan. Taubat ni fardu ain. Apa rukun taubat? Apa syarat taubat? Entahlah, tak tahu. Dah ngaku lepas fardu ain dah. Kalau lepas fardu ain mesti tahu.
Kalau kita mendakwa kita nak taubat, mesti kita taubat dengan cara yang kita tahu. Jadi sekarang ni kalau soalannya apa rukun taubat? Apa syarat taubat? Istighfar. Tak kena. Maknanya tak lepas berdoa dia gitu. Sebab tu suruh belajar, mengaji. Ngaji berdoa dulu. Jangan sibuk nak sampai ke pucuk tu. Pangkal ni dulu, betul kan? Pangkal ni dulu ambil berat, ambil perhatian dulu. Sibuk nak sampai ke pucuk tu. Nak daki gunung nak secepat sampai ke puncak. Tak sabar-sabar nak sampai ke puncak. Belajar ilmu yang kurang afdol daripada yang lebih afdol, nisbah diri kita. Sebab tu jangan ikut-ikut orang. Ibadat ni jangan ikut-ikut orang. Ibadat jangan ikut-ikut orang. Orang tu boleh jadi dah pandai, orang tu boleh jadi dah alim, orang tu boleh jadi dah lepas. Kita dah, meskipun sekarang umur kita 70 tahun, kita baru nak berhijrah, kena belajar daripada EBC balik. Belajar fardu ain balik. Baca Quran, betulkan baca Quran. Kena tahu sifat madmumah, mahmudah dalam hati apa benda. Bagaimana cara nak rawat penyakit hati, bagaimana nak hasilkan ikhlas, bagaimana nak kenal Tuhan, macam mana nak kenal Tuhan. Kena ngaji fiqh, cara istinja, cara mandi wajib, cara cuci pakaian, cara cuci najis. Kena belajar. Walaupun sekarang ni kita hijrah waktu umur kita 70, 80, 100 tahun pun. Jangan ikut kawan-kawan kita. Kawan kita boleh jadi dia dah belajar dah, dia dah beres dah semua tu. Jangan ikut-ikut orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan malu. Kenapa nak malu? Kita buat benda betul. Baru ni ada kawan-kawan kita kata, dia dah mana umur dah banyak. Bila dia berubah, dia nak belajar, kawan-kawan dia ejek dia. Kata apa dah tua-tua nak belajar, buang masa. Tu perkataan yang keluar daripada orang yang hatinya gelap, hatinya jahat, hatinya busuk, hatinya dengki. Dia tak boleh nak mengaji, dia khianat, dia sakitkan hati orang yang nak mengaji. Sedangkan diri dia duduk dalam dunia, sibuk tentang dunia pagi petang siang malam. Patut bagi sokongan. Alhamdulillah, aku tompang seronok tengok kau dah berhijrah. Aku tompang seronok tengok kau dah duduk dalam majlis ilmu. Aku dah seronok tengok kau dah berubah cara pakai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah redha kau. Aku ni kau doalah, tolonglah doakan aku bagi, mudah-mudahan aku ni dapat taufik. Padahal sepatutnya dia kena usaha juga. Tapi nak menunjukkan hati dia baik, meskipun dia macam tu, dia hormat. Nampak tak? Dia bukan menjauhkan, dia bukan mengkeji, dia bukan mencaci, dia bukan mencela, tapi dia tompang seronok. Ini baru kata kawan. Dalam gambar-gambar tadi ada kawan dia yang berubah, dia tompang seronok. Alhamdulillah, aku rasa seronok tengok kau. Aku nak jadi macam kau. Satu hari nanti kau tolonglah doakan aku, tolonglah bimbing aku juga. Patut begitu. Bukan cela, bukan kutuk, bukan sindir. Patut kita yang kena malu. Makin nak mati, makin cintakan dunia. Patut kita kena malu dengan Allah. Makin nak mati, makin nak masuk dalam lubang, makin nak kena humban dalam lubang, makin melupakan Allah, makin menjauhkan diri daripada agama. Patut kita yang malu. Kawan-kawan kita tu patut kita kena puji dia. Alhamdulillah, aku salute kau, aku respect kau. Kau boleh tinggalkan urusan-urusan ke dunia kau. Baguslah, alhamdulillah, aku tompang seronok lah. Beruntunglah kau, doakan aku. Patut begitu. Bukan kata kau ni dah tua-tua buang masa nak belajar agama. Ni na'udzubillah, kalau Allah tak selamatkan, habislah. Masaklah besok kena bakar dengan api neraka. Na'udzubillah min zalik. Kalau mati dengan keadaan hati begitu, tak berubah, na'udzubillah. Orang yang tak suka dengan penghijrahan ni, orang yang khianat, orang yang hasad dengki, dia tak boleh nak buat, dia sakit hati tengok orang buat. Dia nak orang ikut dia tu cintakan dunia. Na'udzubillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita belajar barulah nampak salah kita. Kita tak belajar ni nampak salah orang. Kita betul manjang. Orang salah manjang. Mengaji dah, ngumpat tak tinggal. Sudah-sudahlah. Jangan ngumpat orang. Jangan mengumpat orang. Walaupun dosa-dosa orang tu kita tahu, jangan dosa ni jangan mengadukan pada orang. Jangan. Buat orang ni banyak tak amanah daripada amanah. Manusia ni banyak yang tak amanah daripada amanah. Depan kita dia hangguk-hangguk, dia dengar cerita kita. Nanti kan kita dah tak ada, dia akan ceritakan pula pada orang lain. Time dia seronok dengan kita, dia akan jaga. Time dia benci dengan kita, dia akan dedahkan. Jagalah.
Allah ajar kita banyak kali lah. Dosa kita simpan. Orang buat jahat, mari kita diam, simpan, diam lah. Tak payah ngadu dengan orang. Orang yang kita ngadu tu pun belum tentu dia amanah lagi. Faham baik-baik? Kemudian bahawasanya yang memakan akan haram yang syubhah itu ditolak. Nampak tak tu? Kedua, alasan kedua, kenapa kita nak kena jaga perut daripada makanan haram syubhah? Yang pertama tadi, kerana takut diazab oleh Allah. Itu yang pertama, alasan yang pertama kenapa dilarang kita ni daripada memakan benda haram dan syubhah, sebab takut diazab oleh Allah. Azab Allah tu tidak terhingga dahsyatnya, pedihnya, dahsyatnya. Yang kedua, sebab yang kedua, kalau orang tanya, kenapa kita ni kena tak boleh makan benda-benda haram, ataupun benda-benda itu Allah haramkan daripada kita makan, kenapa? Sebab yang pertama, sebab takut dengan azab neraka Allah. Jawapan yang kedua, kerana bahawasanya yang memakan akan yang haram dan syubhah itu ditolak dan tiada kuasa bagi ibadat. Allah takkan bagi taufik kepada dia. Allah Ta'ala tak akan bagi pertolongan untuk dia berubah menjadi baik. Allah tak akan bagi pertolongan kepada dia untuk membaiki hati dia. Allah Ta'ala tak akan bagi pertolongan untuk dia solat, untuk dia tutup aurat, untuk dia jadi orang yang amanah, untuk dia jadi orang baik. Dah, Allah tak bagi taufik. Allah tak bagi pertolongan kepada orang yang makan benda-benda haram syubhah ni. Tiada kuasa, makna Allah tak bagi dia pertolongan. Dia tak boleh buat ibadat, dia tak boleh tinggalkan maksiat, dan dia tak boleh buat ibadat. Jadi berkekalanlah begitulah setiap hari sampai mati kalau Allah tak tolong. Nak meninggalkan maksiat pun tak boleh. Dia nak keluarkan diri dia daripada kancah kemaksiatan tu tak boleh. Sebab apa? Tidak diberi taufik oleh Allah. Nak menahan diri daripada mengumpat tak boleh. Mesti nak mengumpat. Tak boleh nak berhenti daripada mengumpat. Mesti hari-hari mesti nak ceritakan dosa maksiat orang lain. Dia tak boleh nak tahan. Pada dia bukan main berat lagi. Tak boleh. Mesti nak cakap. Sebab apa? Tak mendapat taufik. Kalau mata nak tengok benda haram, kok mana-mana pun nak tengok juga benda haram. Kalau tak tengok tak boleh. Mesti nak tengok. Dia tak kuasa nak menahan matanya daripada melihat yang haram. Sebab apa? Tak mendapat taufik. Nampak tak tu? Kita manusia biasalah. Mesti kita ada buat benda-benda macam tu. Pernah tak rasa kita nak tinggalkan tapi tak boleh? Pernah tak rasa macam tu? Kita nak tinggalkan, kita tahu benda tu kotor, kita tahu benda tu jahat, tapi nak tinggalkan tak boleh. Jawabnya kenapa tu? Tidak mendapat taufik daripada Allah. Itu sebenarnya Allah nak didik, nak ajar kita jangan belagak sangat, jangan sombong sangat. Kita ni bergantung kepada Allah. Nak tinggalkan maksiat pun harap Allah tolong, harap belas kasih sayang Allah, harap belas kasihan Allah. Nak meninggalkan dosa-dosa itu, sama ada dosa besar, dosa kecil itu, zahir batin tu, nak tinggalkan tu harap Allah tolong. Kalau Allah tak tolong, jangan haraplah kita nak meninggalkan dosa, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Begitulah juga dalam nak membuat amal yang sunat ataupun nak membuat amal yang wajib. Kalau Allah tak tolong, jangan kata yang wajib, yang sunat pun kita tak boleh nak buat. Allah nak suruh kita ni sedar, jangan sombong. Meskipun sekarang ni kau dah boleh semayang, kau jangan lupa asal-usul diri kau. Jangan lupa asal-usul kau. Macam mana kau pun sama macam orang lain duduk dalam maksiat. Kalau aku tak tolong, kau takkan keluar daripada dosa kau. Allah Ta'ala tolong kita, tuan-tuan. Allah tolong kita, sahabat. Itulah kata belas kasih sayang Allah. Tapi bila dapat pertolongan Allah, kalau sebelum ni berat, tapi subhanallah, senang aja tinggalkan. Senang aja tinggalkan. Dulu bukan main susah nak tinggalkan. Tak boleh. Mesti nak buat. Mesti nak cakap. Mesti nak selak hal orang. Mesti nak skodeng dosa-dosa orang. Apa nak tahu apa orang buat. Payah nak berhenti. Sebab tak diberi pertolongan oleh Allah. Sebab tu kita ni kena minta dengan Allah, kena ngadu, ya Allah tolonglah, aku tak suka dengan perbuatan aku ni, suka cari dosa orang. Aku tak suka, ya Allah tolong, aku tak suka, tolonglah bagi aku taufik, selamatkanlah aku ya Allah sebelum aku mati. Aku tak suka ni hasad dengan orang, dengki, suka nak tahu hal orang. Aku nak tahu hal orang dengan niat yang tak elok. Allah tahu kenapa kita nak tahu sangat hal orang tu. Allah tahu apa niat dan tujuan kita. Allah tahu.
Minta dengan Allah, tolong ya Allah selamatkan aku. Aku tak nak mati dalam keadaan hati yang macam ni. Aku tak nak mati dalam keadaan perangai yang macam ni. Tolong selamatkan aku, lepaskan aku. Keluarkan aku daripada dosa ni ya Allah. Aku tak kuasa kalau kau tak tolong. Aku tak kuasa nak tinggalkan kalau kau tak bantu aku ya Allah. Aku ni hina, aku tak ada apa-apa. Aku harap pada kau yang memiliki segala-galanya ya Allah. Dalam sujud terakhir tu solat, minta pada Allah dalam hati, minta sungguh-sungguh. Ya Allah, aku ni pengumpat, aku ni perdengki, aku ni jahat sangka ya Allah. Tolonglah. Umur aku dah tak banyak, tolonglah ya Allah. Tolonglah ya Allah. Selamatkan aku ya Allah. Aku tak nak mati dalam keadaan macam ni. Aku tahu kalau aku mati macam ni, aku mati dalam keadaan kau benci aku. Aku mati dalam keadaan kau tak terima aku sebagai hamba kau ya Allah. Aku tak nak, tolonglah. Minta sungguh-sungguh dengan Allah. Kita kadang tak minta sebab tu Allah tak tolong. Sebab Allah tahu kita pun tak sudi. Allah tahu memang kita tak nak sifat yang baik tu. Kita suka dengan sifat kita yang jahat. Sebab tu Allah tak dorongkan. Sebab tu mula-mula kita kena terbitkan dulu dalam hati. Kena ada ingin, aku nak jadi orang yang soleh. Aku nak jadi orang yang matanya soleh, telinganya soleh, lidahnya soleh, kaki tangannya soleh, perutnya soleh. Kena ada dalam hati, ada impian, kena ada angan-angan, bukan angan-angan, kena ada harap macam tu. Barulah insya-Allah Allah akan datangkan pertolongan. Tapi kalau Allah tahu dalam hati kita memang tak ingin, bahkan kita seronok dengan sifat mengumpat kita, berdengki, berdendam kita, suka cari dosa orang, suka nak tahu hal-hal orang dengan niat yang jahat, Allah tak akan bagi pertolongan kepada kita. Jadi ini di antara puncanya. Di antara banyak punca lain, ini di antara puncanya. Hamba-hamba tadi tidak diberi taufik oleh Allah untuk beribadat, makna meninggalkan maksiat dan berbuat ibadat. Kerana apa? Di dalam tubuhnya ada benda haram. Kalau dulu boleh jadi dosa-dosa dia dulu mencari rezeki dengan cara yang haram tu, makna dia belum bertaubat kepada Allah. Ya, sekarang ni dia dah berubah dah, tapi masih lagi tak dapat taufik yang sempurna daripada Allah. Boleh jadi dosa-dosa dia yang dulu tu belum diampunkan oleh Allah. Kenapa? Kerana taubatnya tidak sempurna. Kerana taubatnya tidak sempurna. Cek balik, semak balik taubat kita. Dulu kita dah terlibat dengan benda-benda macam tu. Nak cari rezeki halal tapi guna cara haram. Tiba-tiba sekarang ni kita berubah begitu je tapi tak taubat. Taubat tu wajib. Kalau dulu kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, hatinya entah ke mana, menghinakan dirinya entah ke mana, azamnya entah ke mana, kita bertaubat. Maknanya tidak mengikut syarat rukun, itu bukan taubat. Itu bukan taubat. Taubat ni amalan hati, meskipun lidahnya tak mengucap astagfirullah. Meskipun lidahnya tak mengucap astagfirullah, kerana taubat itu amalan hati. Belajar bab taubat. Belajar bab taubat sungguh-sungguh. Bukan astagfirullah, 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 menangis, tapi hatinya kelain. Hatinya kelain, walaupun menangis, walaupun teresak-esak, dah, kau belum bertaubat lagi. Kau ditipu oleh syaitan. Konon-konon kau dah bertaubat, sebenarnya kau belum bertaubat lagi. Sebab tak ada syarat-syarat tu dalam hati kau. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, menangis. Syaitan kata, bagus. Syaitan bisik kan, kau dah taubat dah. Rupanya kita kena tipu. Kalau orang ada ilmu, dia tahu makna benda ni tadi waktu aku beristighfar tak ada dalam hati aku, makna aku belum taubat lagi. Dia ada ilmu. Belajar sahabat. Belajar. Orang yang taubat ni hatinya kelapang, selapang-lapangnya hati. Itu kesan taubatnya dah diterima oleh Allah. Tanda-tanda orang taubatnya dah diterima oleh Allah, ada tanda dia. Kata ulama, orang yang bila taubat diterima oleh Allah, dosanya dah dibersihkan oleh Allah, hatinya akan lapang selapang-lapangnya. Hatinya akan jadi lapang selapang-lapangnya, tenang setenang-tenangnya. Rasa melompat-lompat nak buat ibadat, dan rasa takut gerun nak patah balik. Gerun nak patah balik. Kalau terlintas, dia jadi takut. Terlintas dia jadi takut. Itu menunjukkan hatinya dah bersih. Tapi kalau tadi astagfirullah, astagfirullah, menangis, melalak, merarung, berguling, tapi pantang terlintas buat macam biasa, itu tanda-tanda taubatnya belum diterima oleh Allah. Faham ke tidak? Ulama dah pesan tu, tanda-tanda orang yang taubatnya sah, taubatnya diterima oleh Allah, taubat nasuha, dia akan berat nak mengulangi.
Walaupun bisikan tu tetap datang daripada syaitan nafsu, suruh dia ulang, tapi dia sangat takut, sangat risau untuk kembali. Dia takkan nak, dia takut nak ulang. Padahal boleh nak ulang, tapi dia takut. Itu tanda hatinya dah bersih. Tapi kalau hatinya, makna bila taubatnya tak sah, hatinya kotor lagi, sebab tu pantang terlintas, dia akan buat macam biasa. Faham tak? Dia akan buat macam biasa, walaupun tadi dah menangis, melalak, meraung dah. Tapi bila besok pagi terlintas hati, terus buat macam biasa. Dia tak ada berperang, dia tak ada berlawan, dia tak ada usaha dia jauhkan diri daripada mengulangi benda tu, tak. Dia terus buat. Itu tanda taubatnya belum diterima oleh Allah. Sebab tu nak taubat ni kena belajar cara taubat yang betul. Habis, yang terakhir, ingat tu, kalau kita nak taufik daripada Allah, pertolongan, kena tinggalkan benda-benda haram tu. Taubat sungguh-sungguh, pasti Allah akan tolong. Pasti, Allah tak mungkin janji bahawasanya yang memakan yang haram dan syubhat itu ditolak dan tiada kuasa bagi ibadat, kerana tiada patut bagi khidmat Allah Ta'ala melainkan orang yang suci lagi menyucikan dirinya. Sebab ibadat ni bersih, sahabat, kawan-kawan, teman-teman, para jemaah, para muhibbin, ibadat ni benda suci, benda murni, benda bernilai, benda tak ternilai, benda bersih. Jadi tak patut, tak selayaknya bagi kita yang sedang cemar dengan dosa maksiat ni, nak beribadat. Tak patut. Sebab tu Allah tak bagi pertolongan, sebab tak patut. Contoh gini, kita buat contoh nak mudah faham. Kapet ni dalam surau ni, kapet yang mahal, bersih, putih, gebu, bukan main lagi. 50,000 harga dia. Katakanlah. Bersih, putih. Import daripada luar negara, jahit pakai tangan. Tak tahu 5 tahun nak siapkan. Punyalah mahalnya. Tiba-tiba ada orang kaki kotor, kaki cemar nak masuk dalam surau, kita bagi tak? Jangan. Minta maaf lah. Yang ada dalam surau tu semua kaki bersih-bersih. Yang ada dalam surau tu semua kaki bersih-bersih. Kau ni kaki kau cemar dengan lumpur, dengan tik lembu, dengan tik kambing. Tak layak. Bukan tak boleh naik, bukan tak boleh naik, boleh, tapi akan mencemarkan, nanti akan mengotorkan permaidani yang putih yang mahal tu. Jadi sebelum kau nak masuk, kau kena melayakkan diri kau dulu untuk nak masuk. Apa dia? Bersihkan kaki dulu. Cuci bersih-bersih kaki dulu, baru melayakkan diri kau duduk atas permaidani yang bersih tadi. Itulah ibaratnya. Sebab tu bila selagi kita ada dosa, kita takkan diberi taufik oleh Allah untuk beribadat. Sebab apa? Sebab apa tadi? Tak kena. Tak melayakkan sebenarnya. Tak sepatutnya nak mengabdikan diri kepada Allah dalam keadaan kita penuh dosa dan maksiat. Kena bersihkan dulu. Sebab tu taubat tu penting. Nak melayakkan seseorang itu, mengabdikan diri dia kepada Allah, dia kena bersih daripada benda haram tadi. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wajib kita bersangka baik dengan Allah. Jadi kenapa kita Allah pilih untuk duduk dengar? Itulah tanda-tanda sebab Allah nak baiki diri kita. Itu tanda-tanda Allah nak tolong kita, tanda-tanda Allah nak selamatkan kita, tanda-tanda Allah sedang membimbing kita ke jalan yang baik, ke jalan yang benar. Alhamdulillah, meskipun kita orang yang leka, lupa, lalai, banyak dosa, banyak maksiat, tapi bila telinga kita ni didengarkan oleh Allah dengan ilmu-ilmu, dengan nasihat-nasihat ni, sebenarnya itulah tanda-tanda orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dia tidak ada keistimewaan di sisi manusia. Tapi bila dia dipilih oleh Allah, duduk dalam taman ilmu, taman syurga, dia insan pilihan Allah Ta'ala, mendapat perhatian yang istimewa, yang khusus daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dia ahli maksiat. Ada satu cerita para alim ulama masa tu di mana alim ulama di Mesir ke di mana dia ni orang soleh, mimpi bertemu Nabi SAW beberapa kali, 3 malam berturut-turut. Nabi bagi tahu dalam mimpinya, pergi cari Fulan bin Fulan, duduk ni di satu tempat di Mekah kalau tak silap. Dia duduk di Mekah. Pergi cari si Fulan bin Fulan ni.
bagi tahu kepada dia, dia adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Jadi orang ni orang hebatlah, orang soleh. Orang soleh tadi mimpi bertemu Nabi SAW. Dalam mimpi tu Nabi bagi tahu, pergi jumpa Fulan bin Fulan ni, kemudian sampaikan kepada dia yang dia adalah waliullah, kekasih Allah. Malam besoknya mimpi lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan peringatan yang sama Nabi khabarkan. Malam yang ketiga mimpi yang sama. Lalu dia pun mengajaklah orang-orang dia, kawan-kawan dia, pergi carilah Fulan bin Fulan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam mimpi tadi. Sampai pendek ceritanya, sampai satu tempat, tanya kat orang situ, kata tak kenal tak orang ni, namanya Bian. Orang tu pun tanya, kenapa korang ni nak pergi jumpa dia? Kau ni mana ni? Ulama ni, orang besar-besar, orang hebat-hebat ni. Yang kau nak pergi jumpa dia ni kenapa? Jadi terperanjat lah. Yang nak dijumpai oleh alim ulama besar tadi, Fulan bin Fulan ni. Padahal Fulan bin Fulan ni ahli maksiat. Kenapa nak sangat jumpa dia ni? Tapi tak apalah, bawa. Pendek cerita ni pergi, bagi salam. Keluarlah dia ni tadi. Dia pun terperanjat lah. Tengok alim ulama besar-besar datang dengan kawan-kawan, dengan 2-3 orang. Kenapa datang jumpa dia? Dia pun terperanjat lah, orang soleh-soleh datang. Dia orang tak semayang, dedah aurat, tak pernah pergi Masjidil Haram, walaupun rumahnya dekat dengan Masjidil Haram, dia tak pernah pergi. Dia tak pernah buat baik. Tiba-tiba ulama-ulama pun tadi berasa macam terperanjatlah, kenapa dia ni sampai mimpi, Nabi SAW mimpi bertemu dengan dia 3 kali, pesan suruh bagi tahu hal ni. Ingatkan dia ni orang soleh ke, orang hebat-hebat ke, berjubah berserban ke? Dah tengok orang biasa, orang tak pernah pergi masjid tu. Ahli maksiat lah, mudah cakap. Kemudian ulama tadi tak puas hati. Dia kata, apa amalan yang kau buat ni? Apa amalan yang kau buat ni sampai Nabi SAW pesan kepada aku dalam mimpi, suruh jumpa kau ni dan bagi tahu kau adalah kekasih Allah. Dia kata, aku tak pernah buat apa. Aku tak ada buat amal pun. Aku tak beramal pun. Aku buat berdosa maksiat pagi, petang, siang, malam. Aku tak ada buat amal pun. Dia kata, mesti ada satu amal yang kau pernah buat. Dia kata, tak ada, aku tak ada buat amal. Cuba ingat baik-baik. Dia ingat balik. Dia kata, kalau ada pun satu benda lah aku pernah buat dalam hidup aku, sampai sekarang aku istiqamah buat benda tu. Dia kata, jiran dia dulu kematian suami. Kemudian kematian suami, dia tinggallah dengan anak-anak dia dalam kesusahan. Dia kata, mulai saat tu aku azam, setiap upah aku bekerja aku akan bagi 2 dengan dia, untuk aku dan untuk dia nak menjaga anak, meneruskan kehidupan dia. Tu makna masih lagi sampai sekarang. Dia kata segala usaha dia, kalau dia buat kerja, upah dia bagi 2. Sebahagian ni dibagikan untuk apa tadi, isteri itulah yang kematian suami itu dengan anak. Sampai tu dia kata, tu je sebab amal, yang lain tak ada. Tapi bila dia kata, bila dah beritahu tu, dia kata, aku mimpi bertemu Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan bahawa kau ni adalah kekasih Allah. Dia terperanjat, dia malu sangat-sangat dengan Allah. Orang yang macam aku ni, Nabi kata aku ni kekasih Allah. Sampai pendek cerita ni, dia bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah. Akhirnya mati dalam sujud, dalam semayang. Subhanallah. Sebab tu kita ni wajib sangka baik. Kadang pada zahir kita nampak dia ahli maksiat, tapi sisi Allah dia tu kekasih Allah. Ajar hati kita suka sangka baik, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu kita pada malam ini, insya-Allah, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua, anak isteri kita, Allahumma salli ala Muhammad, sahabat andai kita, kenalan kita, kawan-kawan kita, ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, datuk nenek moyang kita, orang yang berbuat baik dengan kita, orang yang selalu tolong kita, orang yang ingat kepada kita. Begitulah juga orang yang tak senang dengan kita, yang tidak terkecuali siapa pun. Mudah-mudahan sekalian kita ni diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalian kita ni dibimbing oleh Allah, diberi taufik hidayah oleh Allah untuk meninggalkan perkara maksiat,
zahir batin, dan membuat benda-benda yang amal soleh zahir dan batin. Mudah-mudahan kita sentiasa dipilih oleh Allah untuk duduk di dalam majlis-majlis ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah melahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang bertakwa, yang selamat berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita sendiri, kita masing-masing sendiri dijadikan hamba yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala memberkahi setiap usaha kita, urusan dunia dan akhirat yang kita buat, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Mudah-mudahan semuanya kita ni husnul khatimah, mati dalam keadaan mati yang baik, sempurna iman, sempurna Islam, sempurna ihsannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Jadi salah silap, kekurangan, kelemahan, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Insya-Allah jumpa lagi di masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qurbat lana fi dinina ma al-qudri wa thawadhakar rasulullah sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum taqabbal karim. Insyaallah besok kelas pukul 9.30 pagi, kelas Misbahul Munir lah, untuk kawan-kawan kita yang mengaji secara online boleh